Guru saya yang memang faqih dalam mazhab Syafi'i, Syekh Rashdi Qalam, dalam ketika dia mensyarah kitab Kifayatul Akhyar, dan kitab Kifayatul Akhyar sebut sepintas lalu dari sunni, dia kata ini merupakan amalan bid'ah yang dilakukan turun-temurun. Yang menghukum bid'ah kenduri arwah ni bukan hanya Wahabi, tuan-tuan. Maknanya ramai di kalangan ulama-ulama Syafi'i sendiri menghukum bid'ah. Kalau ulama-ulama yang terkini, yang semasa yang menghukum perkara ni sebagai bid'ah, di antaranya Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Al-Bid'ahul Munkarah, bid'ah yang munkar, kata tahlil arwah merupakan bid'ah. Teliti kepada kitab-kitab Jawi, kitab-kitab yang muktabar dalam kitab Jawi kita. Kitab Buyatul Tulab ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani, tuan punya kitab Muniatul Musallim. Di dalam kitab Kashful Litam, di dalam kitab Al-Banjari itu Sabil Al-Muhtadi, semua kitab-kitab Jawi mengatakan di antara perkara bid'ah yang dibenci pada syarak, bid'ah qabihah yang dibenci oleh syarak, iaitulah wahsyah, iaitu mengumpul orang ramai selepas berlaku kematian. Dalam kitab Jawi. Contoh baru ni, orang jadi masalah balik, duk sembang masalah berkaitan dengan kenduri kematian. Kenduri, orang panggil apa, buat jamu makan kepada orang panggil apa, buat tahlil tu. Bukan tahlil je, buat jamu makan. Hari pertama, hari ketiga, hari ke-7 sampai hari ke-40 pun ada, hari ke-300 dan seumpamanya. Boleh ke tidak boleh? Sebahagian kitab-kitab para ulama Syafi'iyah yang dibaca oleh sebahagian orang, dia akan kata apa? Ini pandangan ni, dia kata mungkin akan menyebabkan orang akan jadi sedikit orang panggil apa, jadi terkejut. Dia kata ini bukan Wahabi, dia kata. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fiqh Manhaji sebut, dalam kitab Mu'tamad sebut Syekh Muhammad Zuhaili, disebut juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibn Hajar dan seumpamanya, berkenaan dengan masalah jamu makan kepada orang yang datang, keluarga si mati tadi menjamu makan kepada orang yang datang ke rumah mereka. Dikatakan bahawa ini adalah bid'ah yang makruhah. Dia kata gitu. Sebahagian sebut bid'ah muharramah tuih, kalau kata kena dengan duit anak-anak yatim dan seumpamanya. Baik. Tapi kalau kita tengok para ulama kita bermazhab Syafi'i, alim kabir dalam negeri dan juga dalam negara-negara Islam yang beramal dan membaca kitab-kitab tersebut, mereka melaksanakan buat jamu makan kepada, ataupun tidak berlaku ingkar daripada ulama-ulama terhadap apa yang dilakukan oleh umat di negeri mereka, melaksanakan jamu makan ataupun dipanggil kenduri arwah pada hari ketiga, hari ke-7 dan seumpamanya. Tak ada berlaku pun masalah apa-apa. Tak ada seorang tok guru besar-besar tiba-tiba disebut kata benda ni adalah haram. Pun begitu disebut juga oleh Tuan Guru Haji Cik dalam kitabnya Sulamus Sibyan dalam masalah ni. Tapi macam mana kita nak faham nas fuqaha ketika mana kita nampak macam seolah-olah pengamalan yang dilakukan oleh para ulama dengan apa yang disebut di dalam kitab, seolah nampak macam dengan bertembung, macam seolah macam kata tak boleh, macam bid'ah muharramah lah, ada sebab bid'ah makruhah lah. Tapi dia tengok ulama mengamalkan dan juga dibuat. Maka apa yang kita nak boleh buat pada waktu ni, saya sebut tadi, seperti mana kita para mujtahid melihat Al-Quran dan hadis, ketika nampak berlaku seakan-akan pertembungan pada zahir, maka diserahkan mereka untuk mereka letakkan, dan al-jam'u aula minal isqa', gabung lebih utama daripada menggugurkan. Macam tu juga kita mukhallid, kalau tengok pandangan tadi dan dibaca, maka sepatutnya untuk kita mengikuti jalan yang sama macam mujtahid gunakan ketika melihat nas. Karena pandangan kita ketika melihat kepada kalam fuqaha adalah sama seperti mujtahid melihat nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab tu nas fuqaha dalam kitab ni jangan duk kata ni ulama aja tulis, kita tak apa, ada ulama tak maksum. Kemah. Lepas tu boleh buka Quran terus, boleh buka hadis terus, baca sendiri. Ni orang panggil tak faham dan tidak mengikuti sistem. Ini saya
Saya bagi jawapan kepada ibu ayah semua untuk mengelakkan daripada kekeliruan dalam masalah ni, kerana masalah ni seolah dianggap macam baru jumpa pula dah. Nah, baru ni duk heboh dalam Facebook, pakat macam tu, macam baru jumpa pula. Hak cakap kadang-kadang ustaz-ustaz kita juga, ahli sunnah wal jamaah. Baik, lah ni macam ni. Masalah berkaitan dengan kenduri arwah, tak ada kaitan ni dengan bab puasa ni. Cuma saya kata tadi, ketika mana kita melihat masalah pertembungan di antara nas fuqaha tadi. Macam mana boleh masuk kat situ tu? Saya pun heran juga. Bila tiba nak masuk ni tiba-tiba masuk kat situ. Saya pun terheran juga ni. Tapi tadi ada kaitan tadi. Lepasan break tadi ni ada kaitan tadi ni. Tiba-tiba masuk tu saja nak bagi contoh kepada hadirin semua tentang macam mana fuqaha memahami masalah tersebut. Baik. Saya terlupa nak bawa kitab ni. Kitab-kitab ni ada nas-nas tu. Kitab Tuhfatul Muhtaj. Sebab bukan kita nak baca hak tu pun malam ni. Kan? Dan bukan nak tolak siapa-siapa pun. Cuma Wahabi memang duk guna hak tu lah ni. Duk guna kata, tengok. Fikman haji sendiri sebut. Tak boleh buat kenduri arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini bid'ah. Bid'ah yang makruhah. Tiba-tiba orang Melayu kita yang bermazhab Syafi'i meninggalkan mazhab Syafi'i. Nampak tak ayat sinis? Macam mana kita nak jawab? Pertama, larangan makruh untuk melaksanakan kenduri arwah adalah tertumpu seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar dan seumpamanya dalam kitab-kitab mereka, Tuhfatul Muhtaj dan Sabilal Muhtadin dan seumpamanya. Sabilal karangan Al-Imam Syekh Arsyad Banjari nukil balik sahaja sebiji daripada apa yang ada dalam Tuhfah. Dia nukil sebiji Tuhfah. Baik. Makruh tadi adalah ketika mana hari pertama kematian. Ketika ahli keluarga dalam sibuk menguruskan jenazah dan masih bersedih dengan kematian jenazah, maka mereka melaksanakan jamuan makan pada itu. Sibuk pula duk masak pada hari tersebut untuk jamu orang datang makan. Yang makruh. Bid'ah yang makruhah. Dan kalau kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kata, kalaulah pergi guna pula duit anak-anak yatim itu, haram hukum dia pada waktu tersebut. Kalau bukan daripada tarikah ataupun daripada tinggalan harta dia sendiri, yang mana telah selesai hutang, telah selesai dengan bahagi untuk anak yatim, dan ada bahagian yang khas untuk dia jamu makan. Dijamu makan pada hari pertama, contohnya ahli keluarga buat jamu makan, hukumnya makruh. Bid'ah yang makruhah. Kenapa disebutkan? Itu Nabi sebut dalam hadis, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hadis dalam kitab-kitab ada, Sunan Abi Dawud ada, dalam Bulughul Maram dinukilkan balik oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buat makan kepada ali Ja'far. Maksudnya ahli keluarga Sayyidina Ja'far wafat, Sayyidina Ja'far meninggal, maka Nabi minta kepada jiran-jiran dan orang-orang yang ada di keliling untuk buat makan kepada keluarga beliau. Baik, kita kalau tengok balik di kampung-kampung kita pun biasanya bukan tuan rumah masak, jiran-jiran pakat mai tolong masak, walau masak di rumah dia. Jadi bukan tuan rumah masak, jiran masak. Baik, itu dah terkeluar dah daripada makruh sebenarnya. Tak disyaratkan pula masaklah di rumah hampa, jangan duk masak di rumah depa. Tak, disuruh masak, tolong masak. Jadi kalau pakat dah tolong masak walau di rumah tuan rumah, jadi apa masalahnya? Dah terkeluar dah daripada makruh tu. Tak jadi makruh. Baik, selesai. Kali hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, yang ni dah terkeluar dah daripada daripada larangan tu. Larangan makruh tadi telah terkeluar pada hari ketiga, ke-7 dan ke-40. Malah kata Al-Imam Syekh Abdurrahman Bawa, Syekhuna Syekh Abdurrahman Bawa dalam kitabnya Khulasah Fiqh Islami, dia talqiskan kitab Fathul Mu'in. Dia ringkaskan balik kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Malabadi. Saya baru balik daripada India minggu lepas, daripada Kerala, daripada Malabar, dan di sana saya beli kitab-kitab di sana, dan saya sempat jumpa dengan pengarang kitab iaitu Syekh Abdurrahman Bawa, digelar Qalamun Islam. Dia banyak karang kitab-kitab. Lebih kurang dalam kat 300 kitab dia karang, dan 140 kitab dah dicetak. 300 kitab. Macam dia ni karang tiap-tiap hari tulis kitab keluar. Seolah-olah macam tu hidup dia. Dan dia ada tulis kitab Khulasah Fiqh Islami,
Khulasah fiqh Islam ini dalam tu dia rupanya ringkasan kepada kitab Fathul Mu'in. Sekarang di Malabar di India, kalau nak mengaji Fathul Mu'in, mengaji kitab tu dulu, baru baca Fathul Mu'in. Kitab tu tak dicetak di tempat kita ni sebab Syekh pun masih ada lagi, tapi kitab tu telah tersebar di seluruh India, di seluruh Kerala, dan madrasah-madrasah atiqah yang lama-lama di Kerala menggunakan kitab beliau kerana dia memudahkan balik perbahasan dalam Fathul Mu'in. Dalam kitab tu jelas terus dia sebut apa dia? Disunatkan buat kenduri arwah pada hari ketiga, hari ketujuh tu sunat terus dengan niat apa? Niat untuk memberi sedekah kepada si mati. Jadi tulisan tadi memahamkan balik kita kepada nas fuqaha yang ditulis dalam kitab-kitab para ulama, seperti dalam Fathul Mu'in, seperti dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan seumpamanya, yang kata makruh tadi, makruh kalau dibuat kenduri arwah tu hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 dengan niat tahazzun, sedih. Jadi kalau kata tuan rumah buat kenduri arwah dengan niat sedih, bersedih dengan kematian ibu mereka, ayah mereka, maka dikumpul orang kampung pada hari ketiga, buat jamu makan dengan niat bersedih-sedih, makruh. Tapi kalau niatnya untuk sedekah kepada si mati, pahala jamuan ni saya sedekahkan kepada si mati, bacaan tahlil hari ni sedekah kepada si mati, terus jadi sunat, tidak lagi jadi makruh. Cuba tafsir macam tu tengok. Ini tidak. Memang terus. Ni bukan pandangan Wahabi, ni pandangan mazhab Syafi'i. 3 hari, 7 hari makruh, bid'ah makruhah. Senang aja sebut. Lepas tu amalan ulama bila dilihat berbeza dengan apa yang tulis dalam kitab. Terus orang buat fitnah kepada mazhab Syafi'i, kata ulama-ulama kita di tanah Melayu Malaysia ni sebenarnya tak beramai pun dengan mazhab Syafi'i dengan sebenar, kerana kitab-kitab sendiri tak sebut macam tu, mereka pandai-pandai pergi buat macam tu. Boleh faham? Padahal sebenarnya yang telah diamalkan oleh para ulama kita di tanah Melayu ni dah betul dah seperti mana kefahaman dalam kitab. Hang yang tak faham baca, hang buat pala. Faham tak? Nah, saya juga saya bawa kitab-kitab, kalau kata ada tu mai ke pondok saya lah, cari nah tu. Kitab ada semua, kita baca balik. Nah, jadi kalau saya syarah tadi itu secara ringkas untuk dipahami masalah tadi. Maksudnya di sini ni cara macam mana ulama fikir ketika mana melihat hal tersebut, dan di muka pipi kamu. Faham? Jadi dilihat macam mana para ulama memahamkan nas kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Ini yang kemudian saya telefon pada guru saya Maulana Syekh Abdul Rashid Malibari yang berada di Riyadh. Beliau orang Malibar. Telefon dia tanya kat dia tentang masalah berkaitan dengan hukum ni, dan dia syarah seperti yang saya sebutkan tadi ni. Sebahagian saya nukil daripada beliau, sebahagian saya gabung dengan kitab-kitab yang lain. Dia kata tak masalah apa yang makruh, dia kata pada hari pertama. Hari pertama tu yang makruh kalau kata diniatkan ataupun untuk kerana disibukkan, dan ada nas yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk disibukkan ahli keluarga pada hari tersebut dengan urusan kerja yang lain selain daripada disibukkan dengan urusan jenazah pada hari tersebut. Syekh kata kita ahli sunnah wal jamaah di negeri kami, dia kata di Malabar, kami beramai sama aja buat juga kenduri arwah pada hari ketiga di Kerala. Pengarang Fathul Mu'in, kalau dia kata kami baca Fathul Mu'in, tu sahib Fathul Mu'in anak murid Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar kata tak boleh, Ibnu Hajar pernah mai ke Malabar, dan kemudian sahib Fathul Mu'in sendiri dan juga seluruh ahli Malabar sampai sekarang kenduri hari arwah hari ketiga buat, hari ketujuh buat, hari ke-40 buat. Baik, mereka beramal dengan benda tersebut. Dan apa maksud dia? Dia kata kami berniat dan disebutkan kepada ahli keluarga dan diajarkan kepada masyarakat, niat kumpul kenduri arwah tadi untuk apa? Untuk sedekah kepada si mati. Terus tak jadi makruh dah, jadi sunat terus hari itu. Anda buat kenduri untuk si mati. Yang jadi makruh kalau kata pergi berkumpul 3 hari, 7 hari dan seumpamanya, biniyati tahazzun, sedih. Kumpul nak bagi sedih-sedih, nak teriak-teriak teringat dengan si mati, bukan niat untuk menyampaikan ataupun menyampaikan pahala tadi kepada si mati. Yang ni masalah menyampaikan pahala kepada si mati pula lah. Yang ni yang Pak Wahabi khilaf pula bab tu. Dia kata
pahala tak sampai, dia tahu oh hidup di dunia dulu senang lah no. Beramai pun kurang, betul tunggu orang buat kenduri kat dia. Itu kan masalah dia, itu kan perbincangan tu. Nah, perbincangan dia lah ni sampai ke tak sampai. Yang sembang pi jauh-jauh dia apa pasal? Ha? So, dia banyak ya bunyi dia. Punya nak marah. Ha. Boleh? Ha, jadi kalau faham macam tu betul-betul, saya pesan satu saja. Jangan keliru cepat. Nah, bila ulama-ulama kita telah beramal dengan perkara tersebut, sabar dulu. Jangan duk rasa kita baru jumpa dan kita lah yang paling beramai sekali dengan mazhab Syafi'i. Itu ya sebab. Ni kita baru jumpa kita tahu, oh rupanya ulama dulu salah faham. Kita yang paling faham. Oh tak kemah kayak gitu. Sabar sat, ha? Sabar sat daripada kita duk kalut, duk pergi duk menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Itu cara macam mana ulama-ulama melihat dan juga memerhatikan nas kitab para ulama yang terdahulu. Jadi kalau ada rezeki nanti saya teringin nak buat video tu, tapi nak tunjuk kitab-kitab tu macam mana ulama faham masalah ni dan digabungkan masalah tersebut dengan kefahaman, bukan dengan telahan semata-mata dan baca satu buah dua buah kitab kemudian dianggap kata inilah hukum yang sebenarnya. Salah. Dan Syekh Abdul Rashid kata yang makruhnya disibukkan tuan rumah pada hari tersebut. Baik, berbeza dengan tempat kita. Tempat kita biasanya jiran-jiran pakai tolong mai pada waktu tersebut masak untuk tuan rumah, dan mereka tidak sibukkan tuan rumah, mereka yang masak. Dan seumpamanya di rumah-rumah tadi, maka itu telah keluar daripada larangan tersebut dan mengikuti syariat Nabi pula. Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan. Maksud Nabi suruh buat, dan boleh juga dibuat jamu makan tadi. Maksudnya dalam masa beberapa hari ketika mana si keluarga tadi ni dalam keadaan sedih tu, boleh juga ahli keluarga buat makan, pergi bagi hantar dekat tuan rumah. Itu pun elok. Dihantar dekat tuan rumah kerana mungkin mereka masih bersedih, dan lazimkan mereka makan. Takut mereka sedih lagi sampai tak mau makan. Suruh makan pula. Macam tu. Boleh. Syekh kata kat saya, masalahnya di Saudi, dia kata Saudi lagi zakat. Hari si mati-mati pakat mai kumpul. Menyembang, bergelak. Tahlil tak boleh, bid'ah. Dia sebut, dia kata ni depan mata dia. Bid'ah ni sembang, no? Yang gelak apa semua kali, no? Dan buat makan. Yang tak tahan dia pun buat makan. Buat makan-makan apa semua sambil gelak. Macam kegembiraan pula mati kawan tu. Jadi saya kata yang ni yang berlaku di tempat di Riyadh dan seumpamanya macam tu berlaku. Saya kata tempat kita tak macam tu, saya kata. Jadi tiba-tiba api tuduh ulama-ulama kita melaksanakan bid'ah dan seumpamanya. Itu ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, mengaji ni biar bagi jerak, bagi elok-elok maksudnya. Bagi faham betul-betul nas para ulama. Jangan ikut-ikut ambil lepas tu kata ni saya nak abang ni, benda ni mungkin akan mengejutkan. Tak usah buat bagi terkejut lah. Orang tak terkejut pun hang yang buat terkejut. Tu menunjukkan kepada keterkejutan ilmu tu maksudnya. Bila orang tengok kata tak faham, dia pun tak faham, lepas tu buat terkejut orang. Dia kata ni mengejutkan ni bukan Wahabi ni mazhab Syafi'i. Tapi memang mungkin ada orang akan tak setuju dengan kita. Terus buat sembang lah, geli dengar dia. Nah, tu dalil kata kamu tak baca pun dengan habis, dan kamu tidak merujuk pun dengan apa yang disebut oleh para ulama, dan kamu tidak melihat pun dengan situasi sebenar apa yang difaham oleh para fuqaha. Itu